Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita sekali lagi dalam Bicara Prakasa HEPA untuk membincangkan tajuk merancak sumbangan alumni untuk alma mater. Dan pada hari ini, alhamdulillah kita bersama dengan 3 orang panel jemputan, iaitu Profesor Madya Dr. Yusof Shoaib bin Ibrahim yang merupakan pengarah alumni UMT, Pusat Alumni UMT. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Syahrir apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat, Doktor. Jadilah, Doktor. Terima kasih, Doktor, dapat hadir bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, dan untuk panel kedua kita pada hari ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid yang merupakan mantan pengarah alumni UMT. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, alhamdulillah. Khabar baik, alhamdulillah. InsyaAllah setakat ini berdiri teguh. Alhamdulillah. Untuk bergerak maju ke depan. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Untuk panel ketiga kita, panel jemputan khas, iaitu Puan Saripah binti Embong yang merupakan ikon alumni unggul UMT pada tahun ini, Puan, tahun lepas 2021. Okey. Untuk soalan pertama kita pada hari ini kepada Profesor Madya Dr. Yusof. Ya, Doktor, untuk berdasarkan sudut pandang Doktor selaku pengarah Pusat Alumni UMT, apakah yang dapat kita faham dari merancak sumbangan alumni untuk alma mater ni, Doktor? Baik, terima kasih Syaril. Sebenarnya dari sudut pandangan saya, merancak sumbangan alumni kepada alma mater ni dapat difahami sebagai menggalakkan dan meningkatkan sumbangan alumni kepada universiti atau institusi pendidikan mereka. Jadi apabila kita bercakap tentang alma mater, ia merujuk kepada institusi pendidikan di mana alumni itu memperoleh pendidikan mereka. Dan dengan cara memaksimumkan sumbangan alumni, ia bermakna ia menggalakkan alumni untuk membuat sumbangan mereka baik dari segi kewangan ataupun daripada pelbagai bentuk sumbangan yang lain untuk menyokong pembangunan dan kemajuan institusi. Jadi kalau dari pandangan saya juga, sumbangan alumni ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam membantu alma mater mereka. Sumbangan kewangan boleh digunakan bukan sahaja dalam bentuk penyelidikan contohnya, tetapi ia juga boleh membantu dalam pembangunan program akademik, beasiswa, pembaharuan infrastruktur, aktiviti lain yang meningkatkan kualiti dan reputasi institusi. Dan selain itu, sumbangan kewangan alumni juga boleh membuat bukan saja selain sumbangan kewangan, alumni juga boleh membuat sumbangan bukan kewangan, seperti pengetahuan, pengalaman ataupun dalam rangkaian profesional mereka. Jadi dalam konteks ni, kami di Pusat Alumni berperanan dalam melibatkan usaha untuk menjalin hubungan yang kukuh dengan alumni. Ia menggalakkan kesedaran tentang keperluan institusi, menyimpan manfaat yang boleh diberikan oleh sumbangan mereka. Selain itu, kami di Pusat Alumni juga berperanan dalam menguruskan program-program berkenaan alumni seperti pencubaan program mentor-mentee, aktiviti-aktiviti sosial yang lain yang saya rasakan dapat mengukuhkan ikatan antara alumni dan alma mater. Jadi kalau dilihat dengan memaksimumkan sumbangan ini, institusi pendidikan boleh menggunakan sumber dan kebakaran yang dimiliki oleh alumni itu sendiri untuk menggalakkan kemajuan dan kejayaan institusi tersebut. Di samping itu, sumbangan alumni ini juga boleh membantu membina rangkaian sangat luas di antara alumni itu sendiri. Jadi ia boleh mewujudkan peluang kerjasama dan pertukaran pengetahuan yang mana memberi manfaat kepada semua pihak. Jadi adalah penting bagi saya bersama dengan tulang-tulang belakang saya, staf-staf alumni ini, dalam melaksanakan peranan ini dengan lebih berkesan, iaitu kita kena mengenal pasti peluang yang ada, mewujudkan strategi-strategi yang berkesan secara aktif dalam menyokong alma mater mereka lah. Jadi melalui kerjasama erat di antara universiti dan alumni ini, potensi dan kelestarian institusi pendidikan dapat dipertingkatkan. Jadi sekaligus memberi manfaat kepada kedua-dua pihak ataupun kepada mana-mana pihak yang terlibat. Jadi
apabila saya masuk ke pusat alumni sebagai lantikan baharu pengarah ni, saya dan kami memupuk perlu ada pupukan daripada langkah pertama pelajar masuk ke alam universiti. Jadi pusat alumni telah memperkenalkan Alumni Integration Management System yang kita panggil sebagai AIMS, iaitu daripada tahun 2023 hingga 2007, di mana dapat kita lihat di carta ini pendedahan telah dibuat daripada tahun 1 lagi, iaitu kita perlu nurture dia bagi menyokong peranan mereka. Apabila mereka bergraduat, mereka akan kembali kepada universiti. Selain itu, UNT perlu juga berkolaborasi bersama dengan alumni industri yang berprestige, yang dapat melonjakkan nama universiti ke peringkat yang tinggi setanding dengan universiti luar sana lah. Dan mereka sendiri, kalau kita lihat alumni ini, mereka menyumbang kepada pembangunan universiti dengan adanya kolaborasi kukuh di antara alumni dan institusi ataupun universiti. Dan mungkin boleh saya summarize untuk pusingan pertama ni, dia perlu ada win-win situation sebenarnya di antara alma mater dan UMT dan alumni. Itulah saya setakat yang saya boleh uraikan. Okey, baik. Terima kasih Doktor atas ulasan berkaitan dengan soalan pertama tadi, dan pastinya saya agak tertarik dengan AIMS tadi tu. Nanti kalau Doktor boleh bantu untuk jelaskan sedikit berkaitan dengan AIMS tu. Dalam ringkas Doktor, secara ringkas Doktor. Baik, sebenarnya AIMS ini kalau kita ulang balik adalah Alumni Integration, sistem pengurusan alumni, yang mana kita bercakap apabila kita sedar sekarang currently apa orang cakap situation, pusat-pusat alumni dia akan mencari pelajar-pelajar setelah mereka bergraduat, merancakkan setelah mereka bergraduat. Tetapi kita perlu ingat, asuhan daripada tahun pertama adalah sangat penting untuk mereka memupuk the sense of belonging. Jadi apabila daripada tahun 1 kita telah pupuk dengan segala motivasi, apa-apa aktiviti yang boleh memantapkan kurikulum mereka dan dapat mengimbangi sasiah dan akademik, insya-Allah kita akan melahirkan alumni yang berpotensi tinggi, yang sangat cemerlang, yang menjadi pemimpin pada masa hadapan. Jadi apabila mereka telah menjadi pemimpin ini, mereka akan, insya-Allah mereka akan kembali ke universiti dan memberi sumbangan yang memberi impak yang sangat tinggi. Jadi pastinya dengan pelaksanaan AIMS tu, daripada tahun 1 lagi pelajar dipupuk untuk mempunyai rasa belonging yang tinggi kepada universiti. Dan apabila mereka habis belajar, insya-Allah kita doakan apabila mereka menjadi pemimpin di masa hadapan nanti, mereka akan kembali menyumbang kepada universiti, Doktor. Sebab itulah kita kategorikan kepada bakal alumni muda dan alumni matang. Bakal alumni ialah bakal-bakal yang berada di dalam institusi. Alumni muda ialah yang kita kategorikan sebagai setelah mereka berbuat sehingga 1 tahun hingga 5 tahun pertama. Jadi alumni muda ni kita juga mewujudkan aktiviti yang boleh membantu mereka untuk mereka establish dia punya pekerjaan dan lain-lain aktiviti. Dan yang matang mungkin daripada 20 tahun ke ke atas lah. Okey, terima kasih Doktor. Dan untuk soalan kepada panel seterusnya, Datuk, untuk Datuk, alumni merupakan ikon yang akan membawa nama universiti ke mana sahaja. Jadi apakah Datuk dapat lihat mengenai keberkesanan sumbangan alumni kepada pembangunan dan nama baik universiti di peringkat luar, Datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali kerana masih sudi menjemput saya. Sama-sama, Datuk. Memberi sedikit input lah kepada alumni. Alumni menjadi salah satu tugas utama sebelum ni. Mungkin dah tahu semua, saya dah pun berpencen bersara, dan masih lagi saya dianggap sebagai pernah belajar di sini, dan mungkin saya dianggap sebagai alumni yang matang tadilah. So itu kategori yang mungkin kita telah. Dan sebelum saya jawab soalan ni, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan juga.
pemahaman alumni itu sendiri. Saya rasa masih lagi ramai yang alumni di luar sana, mungkin kita sendiri sebagai alumni di universiti lain masih tidak faham, tidak berapa dapat dia punya konsep alumni. Apa kaitan dengan alma mater? So, alumni ni kalau tengok adalah perkataan daripada Latin. Latin di mana dipanggil kalau kata dulu dipanggil alumnus. Alumnus ni adalah sebenarnya alumni lelaki ataupun graduan lelaki, kan? Alumna adalah graduan wanita. So apabila kita sebut alumni dalam bahasa Latin sebenarnya dipanggil anak angkat, foster son. Yes, maknanya sekolahnya kalau kita berada di universiti itu menjadikan mereka menjadi anak angkat pada universiti tersebut. Dan dalam dia menjadi anak angkat tu, dia di-nourish atau diperkayakan dengan ilmu dan pelbagai-bagai disiplin dan sebagainya. Mana sebagai anak kepada sebuah satu universiti atau sebuah college atau sekolah pun lagi pun. So beliau adalah atau alumni tersebut adalah alumnus lelaki, alumna tu perempuan tapi disebut alumni. Sebenarnya itulah alumni ni lelaki, tapi kita sebagai generalize kita bagi alumni lah untuk memudahkan perkataan tu. So mereka seharusnya apabila kita telah dipupuk selama 3-4 tahun, kita 4 tahun dan kita seharusnya seperti kita sebagai seorang anak yang baru dilahir, so kita diberi susu, diberikan sebagainya. So seperti juga konsep yang sama juga di universiti di sini. Mereka berada di universiti ini sudah mungkin daripada 3 ke 4 tahun, 1 hingga 3 atau 4 tahun. Mereka telah dididik berbagai-bagai perkara-perkara yang mungkin mereka untuk kemudian menjadi seorang yang boleh memberi sumbangan balik kepada ibu dan ayahnya. Memang begitu kan? Kita konsep manusia begitu. Betul. Kan? Kita konsep. So alma mater pula adalah sekolah ataupun apa dipanggil dalam bentuk di college. So apabila kita kata alumni berkaitan dengan alma mater, itulah sebenarnya di mana alumni seharusnya harus menyumbang kembali kepada alma mater. Kembali kepada alma mater. Ya, alma mater. So itulah antara penyumbangan yang saya kira kalau kata pelajar sekarang ni tidak mengerti, tidak faham, mereka menjadi alumni. Apa sebenarnya? Ada banyak tanya kepada saya dulu, apa alumni sebenarnya? Apa sebenarnya? So saya terpaksa teranglah, kamu dah belajar kat sini 4 tahun. Apa sumbangan kamu? Kita dah beri kamu pendidikan, beri kamu ilmu, beri kamu duit, beri kamu beasiswa, beri kamu makan, beri macam-macam. So balik kepada pelajar sebenarnya. Di mana persoalan Dato' Syed tadi kan, kita boleh menyediakan banyak perasa, banyak perkara untuk alumni, tapi apakah sumbangan mereka? Pada saya begitulah, alumni ni walaupun kalau dia ada menjiwai sebagai seorang alumni, menjiwai bahawa dia dah ada kat sini 4 tahun, so dah 3 tahun, 4 tahun, kita selalu dengan pensyarah tu, dengan ni, dengan mereka selalu menerima ilmu-ilmu, dididik sebagainya, kena marah tu hal lain lah kan, kena marah, kena kutuk, kena peli, itu biasalah kan. Dalam kelas sebagainya, itu biasalah tu. Betul. So mereka perlu ada tahu bahawa menjiwai bahawa sebenarnya apa yang berlaku di sepanjang hidup saya sebagai mahasiswa, itulah sebenarnya ilmu yang saya terima. Tapi ramai yang tidak dapat daripada the whole idea of why they should bring back whatever we have given them to them. So bermakna di sini menjiwai seorang alumni, menjadi seorang alumni adalah sangat penting pada mereka dalam kata tadi alumni muda, bakal dan sebagainya. Once they not get, dia rasa dia nak keluar cepat, so tak adalah kenapa aku nak cepat ni kan, aku nak keluar cepat je, tak kisahlah apa benda yang berlaku kan. So that is the thing. So dari segi back persoalan Cik Syahrir tadi pasal penyumbangan, saya rasa masih lagi dalam keadaan UMT ni, alumni UMT yang kita masih baru sebenarnya. Saya mengambil alih sebagai pengarah dulu pada tahun 2019, masa tu baru 2 tahun bertapak pusat alumni, dan kita masih lagi membina berbagai-bagai facilities, kemudahan untuk alumni. Dan kalau tak silap saya lah, mengikut keingatan saya, mungkin pusat alumni boleh membetulkan saya, kita dah dapat kena pasti 29% aktif daripada 32 ribu alumni yang keluar. Sebab kita rasa pada tu adalah kita bermulai daripada tahun
1992. 92 dah tu. 92 ya. Betul-betulkan saya lah kalau saya lupa fakta tu. So kita dah hampir kena pasti 32,000. 39 sekarang tu. 39 ya, 39,000. Dah ada lah tu, dah memang dah setahun lebih tu mana dah ada increment. Betul lah. Dah ada increment. So kita dah aktifkan mereka, ada yang lebih kurang 29 ke 30% lah agak saya lah dalam setahun yang saya tinggalkan kampus ni. So itulah, mereka perlu menyumbang kembali, tetapi pada saya setakat ini masih lagi kita perlu juga menanam semangat untuk mereka menyumbang kembali kepada UMT. Dan penyumbangan mereka memang kita nampak dah 3-4 tahun ada yang telah pun menjadi pegawai tinggi, ada yang pun dah baru ni mereka telah dilantik ke UNESCO, tak silap saya ada alumni, beberapa orang alumni yang telah pun masuk ke antarabangsa. Saya baca benda tu, saya follow juga benda tu kan. So itu handle. But what they have to do is that to bring the image of they are from UMT. They are from UMT. So sumbangan mereka bukan saja sebagai diri sendiri, tapi they should also inform the others the fact they are from UMT. I've been trained to be like this from in UMT for the last few years. So itulah penyumbangan yang pertama sekali, dia harus menunjukkan image UMT kena ada dekat situ. So itulah sumbangan mereka. Saya kira setakat ini boleh kita membanggakan lah kerjaan-kerjaan mereka telah pun berlaku. Dan kebanyakan daripada mereka yang telah pun sepanjang saya tahu telah pun memberi ilmu balik, datang ke sini, memberi ceramah. Bukan seperti mana Tuan Syed cakap tadi, bukan kita nak duit pun pada mereka kan. Walaupun win-win situation betul lah, tapi dari setakat ini kita ni bukan macam Harvard, kita bukan macam Oxford, di mana alumni mereka boleh menderma satu bangunan besar. Tapi itu hasrat kita sebenarnya, hasrat kita yang kita nak, tapi saya rasa mungkin mengambil masa yang begitu lama lah. Until they reach that stage, they have to contribute back to the community of UMT or the campus. So itulah saya rasa sumbangan yang saya kira kalau menjawab soalan tersebut, sumbangan saya setakat ini dalam proses agaknya untuk kita bergerak bersama, sedarkan mereka they are alumni or alumni jantinanya, perempuannya. Alumni is for female, alumni is for male. So it's actually we call it alumni as in general should contribute back to the campus community. Saya rasa itu saja kot. Saya boleh setakat round pertama. Terima kasih Datuk. Jadi secara ringkasnya, pusat alumni UMT sendiri pun adalah pusat alumni yang baru sebenarnya. Jadi dengan data yang secara keseluruhan daripada maklumat Datuk tadi, 29% iaitu daripada 37,000 graduan, yang mana kita ambil kira daripada tahun 1992 Datuk 1992, bagi saya itu dah cukup ramai sebenarnya kita dapat kesan. Cuma mungkin dari masa ke semasa, bagaimana kita nak atur program yang lebih berkesan bersama dengan alumni yang dah dikesan, dan bagaimana pembawaan image UMT oleh alumni itu sendiri, oleh mereka sendiri, sepatutnya diusahakan lagi lah. Maksudnya mungkin apabila seorang alumni itu dapat menjadi seorang pegawai tertinggi, dapat dijemput, memberikan perkongsian, itu pun dah kira satu win-win situation lah sebenarnya. Macam yang Datuk sebut tadi, kalau kita nak harapkan dapat satu rumah alumni daripada seorang alumni, mungkin belum boleh, tapi belum di tahap yang saya rasa dah capai tahap tu, dah kaya raya dah luar tu, tapi dia senyap je. Kemungkinan juga dia ada lebih usaha lain untuk menyumbang ke tempat lain, dia tak tahulah tu. Tapi sebenarnya dari segi kejiwaan mereka, kalau kata mereka sayang UMT, saya rasa boleh kalau kita berjumpa mereka, menyumbang kembali kurang-kurangnya satu bilik kuliah ke. Ada something facilities kan, dapat ubah suai satu bilik kuliah tu, letak nama dia kat pintu ke kan. Benda je UMT kena peka benda tu. You want contribution from the alumni, menyumbang kembali, then you have to prepare something, kena letak nama ke whatever kan, bilik Saharudin ke contohnya kan. Dia orang kuliah Saharudin ke, Datuk kena menyumbang tu. Orang penting ni kurang duit, Datuk alumni kan? Datuk alumni kan? Orang kata saya alumni, ya kot. Ya betul. So Datuk kena menyumbang lepas ni rumah sekecil lah. Ni saya penyumbangan kembali ni sebenarnya.
Jadi penyumbangan kembali. InsyaAllah. Okey, terima kasih Datuk. Datang bekerja, mengajar balik, so memberi ilmu kembali kepada pelajar, insya-Allah. Terima kasih Datuk untuk ulasan berkaitan dengan soalan yang saya berikan tadi. Dan untuk soalan seterusnya kepada alumni unggul kita, iaitu Cikgu Sharifah, sebagai ikon alumni unggul, apakah yang cikgu boleh cadangkan supaya penjumbangan semula khidmat alumni ni kepada universiti dapat berlangsung atau terjalin dengan baik apa? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih pada tuan moderator Cik Syaril, panel-panel yang saya hormati, yang bahagia Prof Dr. Yusof, kemudian mantan pengarah pusat alumni Datuk Dr. Syarudin yang temuduga saya untuk anugerah itu. Masih ingat lagi soalan-soalan yang diajukan. Di sini saya mengambil peluanglah mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi atas anugerah yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya sentiasa gembira datang ke UMT. Alhamdulillah. Ya, kalau datang ke UMT masa macam semangat je. Sebab susahlah masa belajar pun kita rasa pengalaman tu banyak kan. Sebab sebagai seorang student lama, bukannya freshie macam budak-budak muda kan. Umur 40 saya sambung belajar. Dan dalam kelas tu saya seorang yang paling tua lah. Okay. Jadi sememangnya title ikon alumni unggul ni satu penghargaan yang amat besar. Dan sepanjang saya berkhidmat selama 37 tahun 4 bulan, saya banyak dah terima anugerah ikon ni. Selain pada anugerah alumni unggul, saya dipilih daripada seluruh guru Malaysia, termasuk pensyarah IPG, pensyarah IAB semua. Saya dipilih sebagai pemenang anugerah Princess Mahachakri daripada Thailand. Saya dah kebangga lah cerita masa panel-panel penilai cerita, datang temuduga dan sebagainya, ceritalah kita seorang alumni UMT. Alhamdulillah. Banyak sumbangan ya. Lepas ni saya akan cerita apa sumbangan-sumbangan yang telah saya berikan kepada UMT sehingga sekarang lah. Sebenarnya anugerah Princess tu seperti juga anugerah alumni unggul ni tak akan berhenti. Dia satu permulaan. Seperti kata komiti Yayasan Princess, dia kata kepada saya, anugerah ini adalah satu permulaan kepada usaha-usaha seterusnya. Sebab tu saya rasa memang saya patut memberi sumbangan pada UMT sampai bila-bila. Alhamdulillah. Jadi soalan tadi tu, saya tengok soalan hebat juga, soalan macam nak jawab periksa. Tak apa, saya cuba. Soalan tadi berkaitan cadangan ya, penyumbangan semula khidmat alumni pada universiti supaya kekal terjalin dengan baik. Saya percaya UMT selalu memberi pengiktirafan kepada sumbangan-sumbangan alumni kan. Contohnya anugerah tu lah kan. Okey. Jadi sama ada dalam bentuk CJ ke surat penghargaan ke. Saya lihat kemarin dulu rasanya ada seorang alumni datang ke Prof Khairul Anwar untuk mempromosikan produk-produk makanan. Fakulti Sains Makanan. Saya tengok dalam post Facebook, kebanyakan pensyarah sini ramai jadi friends Facebook saya. Okey. Jadi jalinan ukhuwah ni perlu dikukuhkan. Sebab kadang-kadang perkembangan teknologi kan. Jadi kalau boleh hubungan antara alumni dengan pensyarah dieratkan, file sistem tu mesti kukuh lah. Itu kekuatan pada alumni lah untuk mengesan di mana terdapat alumni-alumni yang boleh membantu. Kemudian sokongan yang padu dari segi sini, macam Dr. Prof sebut tadi, saya cadangkan adakan dokumen-dokumen ataupun poster-poster yang boleh diletak di mana-mana kat UMT ni, menunjukkan contoh lah alumni-alumni yang telah berjaya, yang beri sokongan apa aktiviti dia kepada UMT, supaya adik-adik ni tengok je, dia nampak dah dia boleh tanam minat dalam diri dia tu. Akan datang dia akan jadi apa, dia akan tolong buat apa untuk UMT. Itu sekadar cadangan saya lah sebagai alumni. Okey,
Okey, terima kasih Puan. Daripada apa yang Puan sampaikan tadi, sebenarnya ada beberapa langkah atau cara untuk kita boleh tanamkan daripada awal lagi semangat alumni itu kepada pelajar-pelajar yang ada melalui penghasilan poster atau penampalan poster di dalam universiti. Jadi bila pelajar dapat lihat ada alumni di luar yang berjaya dan mereka boleh contohi alumni itu untuk jadi seperti mereka juga pada masa akan datang. Tu salah satulah. Di samping tu menjalinkan ukhuwah sesama pensyarah dan alumni agar pensyarah-pensyarah dapat rapat dengan pelajar lah kan. Jadi secara tak langsung bila pusat alumni nak cari alumni melalui pensyarah pun boleh. Betul Puan ya? Betul Puan. Okey. Jadi alhamdulillah kita dapat selesai untuk pusingan pertama, iaitu soalan kepada kesemua panel. Jadi saya akan teruskan dengan pusingan yang seterusnya. Boleh ya Datuk? Boleh Doktor? Boleh teruskan dengan pusingan seterusnya. Dan saya percaya pusat alumni ada menyusun pelbagai program dan juga aktiviti berdasarkan kepada Pelan Hala 7 Alumni 2023-2027 lah Doktor. Jadi antara program-programnya termasuklah pengesanan alumni, pembudayaan alumni, penjanaan sumber kewangan dan juga penjumpangan kembali alumni kepada universiti. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan kepada semua pendengar hari ini, apakah program semasa dan terkini serta akan datang secara ringkas. Okey, silakan Doktor. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mantan pengarah pusat alumni kita, Datuk Dr. Syahrudin ni, sebab dengan idea daripada datuk-datuk ni lah timbulnya idea peta ni, yang mana beliau meneraju sejak tahun 2018 tu 2018. Dan peta ini menjadi sandaran kepada pergerakan pusat alumni dan saya sebagai seorang bakal lah, bukan bakal, ada orang baru dalam bidang ni untuk membangunkan pusat alumni agar lebih sistematik. Terima kasih Datuk, terima kasih banyak-banyak. Jadi seperti yang dinyatakan di dalam peta ni terdapat 6P, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang pertama adalah P yang pertama adalah pembangunan alumni, di mana kami di pusat alumni ni akan mengadakan beberapa aktiviti, contohnya bicara alumni kepada bakal alumni yang dilaksanakan setiap tahun kepada pelajar tahun akhir, bagi memberi pendedahan kepada mereka yang mengenai tentang laluan kerjaya dan apa itu industri. Dan selain itu, pada bulan Januari lalu kami telah mengadakan bengkel Hala 7 2023 hingga 2007 yang disertai oleh penyelaras alumni di fakulti dan jawatan kuasa eksekutif Persatuan Alumni. Jadi tujuan bengkel ini sebenarnya ia dilaksanakan untuk mengumpulkan idea-idea dan carangan ke arah pemantapan Hala 7 alumni UMT agar mencapai objektif yang disasarkan. Selain itu, kami juga merancang dan merangka program-program yang dijangka mampu melonjak alumni, di samping memastikan alumni dapat manfaat serta dapat mengeratkan muafakat dan ukhuwah di kalangan warga alumni. Itu daripada segi P yang pertama. Jadi yang P yang kedua, kita ada 4 lagi, 5 lagi. P yang kedua adalah melalui pembudayaan alumni, yang mana kalau kita lihat pusat alumni ini sinonim dalam memberi cenderahati lah kata-katanya kepada alumni, dan di antaranya adalah pembahagian cenderahati di majlis-majlis convocation, dan juga kita memberi kit-kit Ramadan, contohnya Hari Raya, kepada alumni-alumni studi dalam UMT yang mana dilaksanakan pada setiap tahun. Itu daripada segi yang P yang kedua lah. P yang kedua, pembudayaan alumni. Ya. Dan untuk P yang ketiga, pengesanan alumni, yang mana pusat alumni telah mewujudkan beberapa chapter. Mungkin start daripada zaman Datuk Din dahulu, bermula dengan Sarawak saya rasanya, dan sekarang Kedah. Jadi sekarang kami telah ada 7 chapter, iaitu Zon Sabah, Zon Sarawak, Zon Melaka, Zon Selatan, chapter usahawan, chapter kelab debat demi intellectual, dan chapter academic science komputer.
Jadi untuk program yang seterusnya yang terdekat adalah Karnival Sukan Alumni dengan kolaborasi Pusat Sukan UMT yang dijangka pada bulan September nanti, dan dalam perjalanan kami juga kita akan juga buat mengadakan jejak alumni di selatan Thailand ataupun di Thailand ataupun di Indonesia. Okey, jadi yang keempat adalah penjagaan kebajikan alumni. Jadi kita tahu bagi menjaga kebajikan alumni ini ia memerlukan satu sumber kewangan yang mana kita panggil dia sebagai tabung khas, tabung kebajikan alumni ataupun tabung kebajikan penyumbangan kembali alumni. Jadi tabung ini dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu kebajikan dan penyumbangan kembali. Bagi kebajikan, bantuan yang disenaraikan adalah seperti kematian alumni, kemalangan diri, kemusnahan harta benda, rawatan hospital dan yuran pengajian. Dalam skop penyumbangan kembali juga, bantuannya adalah daripada segi beasiswa, okey, dan geran-geran penyelidikan alumni, bantuan misi kemanusiaan dan bantuan kepada bakal-bakal alumni lah yang terutamanya kepada pelajar. Dan yang kelima, melalui penjanaan kewangan, dan kita tahu bukan senang untuk mendapatkan sumber kewangan di universiti pada masa kini. Jadi pusat alumni mengambil inisiatif dalam membuat penjanaan kewangan seperti yang terbaru kita buat satu penjualan cenderahati kolaborasi dengan company Ozel yang mana yang terkenal juga lah di Malaysia ini, dan yang lain adalah dengan kerjasama Pusat Kebudayaan dan Kesenian, kami di Pusat Alumni akan mengadakan program Malam Akar. Malam Akar ni dia abbreviation kepada alumni kembali alami rekonstruksi. Jadi kita akan memanggil artis-artis tanah air yang mana kita jadikan sebagai majlis amal lah, dan daripada hasil sumbangan berikut kita akan memasukkan dana-dana itu ke dalam tabung kita. Ya. Artis daripada alumni kot. Artis pun alumni. Ya, kita pun panggil artis alumni. Ya. Segmen tu yang paling last adalah penyumbangan kembali alumni, di mana pusat alumni dengan kerjasama fakulti-fakulti di Universiti Malaysia Terengganu ini mengadakan bual bicara dan kita panggil juga sebagai international talk, ya. Dan selain itu baru-baru ini alhamdulillah alumni kita Encik Ahmad Faris bin Ibrahim memberi sumbangan sebanyak 5 unit laptop, ya, kepada pelajar-pelajar asnaf. Alhamdulillah. Dan setakat ini saya pun bersyukurlah sumbangan yang telah diterima daripada alumni ialah daripada ratusan sehinggalah sebanyak lebih kurang RM39,220. Ya, dalam masa tak sampai 1 tahun, sukuan pertama baru. Sukuan pertama ya. RM39,000 untuk tahun ni saja. Untuk tahun ini sahaja, insya-Allah. Dan yalah, panjang juga saya nak cakap ni, tapi akhir kata adalah senang untuk kita mengeluarkan idea-idea baru dalam pemantapan alumni. Namun untuk kita melaksanakannya, ia mungkin suatu cabaran yang mana kita perlu fikir secara terperinci, secara dasar, dan perlu dibuat pertimbangan yang sewajarnya dari setiap segi. Jadi saya ingin tekankan pusat alumni tidak berdiri sendiri, yang mana pusat alumni perlu diintegrate bersama-sama dengan pusat lain, fakulti-fakulti, pengurusan tertinggi yang melibatkan Chancellor, Naib Chancellor, pengarah-pengarah dan lain-lain. Jadi daripada segi integration ini, saya rasa pemantapan alumni akan lebih berkesan, insya-Allah. So kalau nak lihat banyak saja aktiviti yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini, tapi mungkin mengambil masa, saya baik kita minta Datuk Prof kita dengan Cikgu memberi penjelasan yang lebih baik lagi lah untuk program-program yang akan datang ataupun hasrat mereka, insyaAllah. Okay. Baik Doktor, terima kasih Doktor. Jadi secara ringkasnya, pusat alumni tak boleh berdiri secara sendiri,
Memang perlukan integrasi daripada semua, tak kira lah melibatkan fakulti dan sebagainya. Dan daripada apa yang doktor kongsikan tadi, ada alumni kita pun yang dah mula menyumbang sehingga ke nilai puluhan ribu doktor Alhamdulillah, satu sumbangan yang sangat besar untuk universiti dan sangat untuk bersyukur. Dan apatah lagi untuk asnaf tu sendiri, ada pelajar kita. Dan kalau ikutkan daripada statistik, sebenarnya pelajar UMT ni pun sebenarnya daripada B40 hampir 70% sebenarnya. Jadi bila ada alumni kita yang dah mula menyumbang balik melalui sumbangan laptop dan sebagainya, itu pasti amat membantu mereka untuk mereka survive untuk belajar di universiti lah. InsyaAllah. Okey, dan saya ringkaskan tadi sebab sebab doktor ada sebut tentang P1, P2, P3, P4, P5 tu kan. Jadi supaya pendengar boleh tahu, P1 adalah untuk pembangunan alumni, P2 adalah pembudayaan alumni, P3 adalah pengesanan alumni, P4 adalah penjagaan kebajikan alumni, dan yang terakhir adalah penjanaan kewangan lah. Jadi dengan adanya semua elemen 5P ni, kita harapkan semoga pusat alumni dapat membudayakan, dapat memantapkan lagi kerjasama alumni dengan pusat alumni, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi ke soalan seterusnya kepada Datuk. Okey Datuk, sebagai mantan pengarah pusat alumni sendiri, semestinya ada pelbagai cabaran awal yang telah Datuk dapat nampaklah daripada awal Datuk terlibat dengan pusat alumni ni. Jadi apakah cita-cita dan sasaran Datuk sendiri yang mungkin Datuk sebenarnya nak direalisasikan oleh, mungkin oleh doktor nanti ke macam mana ke kan? Mungkin Datuk boleh utarakan, insyaAllah. Baik Syaril, pertama sekali saya nak ucapkan saya rasa bangga lah dan happy kerana pengarahnya sekarang ni adalah juga alumni. Seharusnya begitu. Setiap ketua daripada suatu kumpulan mana-mana pun seharusnya menjiwai apa yang dia nak buat. Contoh, saya rasa kita punya Datuk naik Chancellor pun Dr. Mazlan, Prof. Mazlan juga alumni batch saya. Semasa saya fishery dulu, dia pun pernah sekali dengan saya, classmate saya atau roommate saya lah nak katakan. Mereka, dia lah alumni. Maknanya dia pun juga mungkin mempunyai menjiwai kepada apa sebenarnya alumni tersebut. So dalam saya merangka perancangan apabila saya mengambil adik pengarah pada tahun 2018-19 tu, memang banyak perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, saya dalam cita saya adalah untuk merangka satu strategic planning. Bagaimana untuk kita melangkah, bergerak, mengurat langkah untuk menentukan hala tuju alumni yang betul. Kan? Mungkin cabaran yang pertama adalah cabaran saya nampak adalah bagaimana kita nak menyedarkan bahawa yang keluar ni adalah alumni UMT. Itu sebenarnya cabaran yang saya nampak yang sangat cabaran paling besar tu. Paling besar. Sebab kita perlu seorang pelajar yang telah belajar 3-4 tahun, kalau dia sendiri berasa fed up dekat sini, nak cepat habis, saya rasa kalau dia grad dia senyap je. Sampai sekarang itulah antara cabaran saya rasa yang pusat alumni terima, di mana dia rasa tak payah nak mereka datang mereka untuk dapat mereka kembali ke. Cuma mereka yang mempunyai satu satu kenangan yang manis. Macam saya alumni UPM juga kan. So mana semasa UPM saya ada satu kenangan manis. Menjadi ahli kebudayaan, sukan sebagainya. So mana saya rasa saya perlu juga menyumbang kembali kepada UPM, dan saya rasa itu kenangan manis saya ketika berada sana. So sama juga di sini. Kalau environment pengajian kita di sini, di kampus ni, kalau tidak ada satu keharmonian, kecintaan kepada perkara atau kampus ni sebut, mereka tidak akan kembali. Itu cabaran pertama. So how to get them together. That's why saya rasa yang pertamanya kita kena menyedarkan pelajar tahun 1 hingga yang mereka di sini untuk satu environment, create satu environment supaya mereka sedar dan mereka cinta kepada kampus, kepada Universiti Malaysia Terengganu. Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, alumni ada pelbagai dari segi kategori, terutamanya pelajar yang telah pun diploma di tempat lain, sekolah di tempat lain, diploma di sekolah di universiti lain, first degree di UMT, mastersnya di tempat lain. So kat mana dia punya alumni, kecintaan alumni itu antara cabaran. Macam mana kita nak tackle this kind of student atau alumni yang pelbagai alumni mereka berada. Saya banyak alumni UPM, College of Cardiff, University of Wales, PhD saya.
Master saya kat Jepun. Saya dah menang Jepun. So mereka masih lagi dalam rangka mengantar berita-berita tentang perkembangan di sana. Sebab saya mereka alumni. So kat mana saya nak tengok, nak pilih kat mana sini dia alumni. Ada alumni UMT, alumni Tokyo University ataupun dekat University of Wales Cardiff ataupun UPM kan. So itulah antara cabaran untuk mendapatkan mereka ni kat mana mereka. So kita tak lihat calculate 32,000 punya pelajar. Masa itu ada 29,000. Kalau dapat 10-20% pun cukup dah. Bukan kita nak semua kan, untuk mereka menyumbang kembali atau datang kembali untuk tegur kami di sini kan, pusat alumni, untuk meneruskan mereka dengan mereka aktiviti dan sebagainya mereka. Itu acara pertama. So sebab itulah saya merangkakan 6P tadi, dan alhamdulillah Dr. Syed meneruskan perjuangan saya ini. Terima kasih Dr. Syed kerana mengambil langkah seterusnya dan memperbaiki. Of course, jangan duduk situ saja. Mungkin menambah lagi berapa P kan, kita tak tahulah. Tapi dalam perancangan saya nampak Dr. Syed ni lebih committed, lebih banyak in advance looking into vision, what to add more extra kepada 6P tersebut. Dan 6P tu ada yang saya kira beberapa 1P yang belum kita capai. Satu, penjanaan kewangan. Itu cabaran yang saya rasa mungkin yang kedua, yang terakhir kot. Macam mana nak jana kewangan? Nak buat bisnes? So, tapi saya dapat ada dah. Macam contohnya ada usahawan-usahawan. So that's why saya create satu chapter usahawan supaya mereka dapat menyumbang kembali dengan penjanaan, dengan kerjasama dengan UMT di bidang keusahawan. Jadi ada win-win lah kat situ. Kalau mereka buat bisnes, they have to involve dengan kita ni. Kita bagi dia satu tapak, satu gerai ke whatever dalam konvo ke. So they have to give back us some amount of profit lah, whatever. So kena ada perjanjian lah. Tetapi penjanaan untuk dapat banyak pun saya tak lah. Tapi saya dengar tadi agak baguslah, alhamdulillah lah, dah 39,000 apa yang mereka menyumbang kembali. Ya betul. Kan? So it's win-win situation. So itu penjanaan adalah antara satu yang sangat mencabar untuk merealisasikan penjanaan tersebut. Kan? Saya rasa satu lagi pembangunan alumni yang biasa kita lakukan. Pembangunan alumni ini maknanya membangun mereka ni menjadi seorang alumni yang berjaya, membangun mereka kan. Mana bagaimanakah mereka ni kita boleh pupuk mereka so that when they go out they can become somebody kan. Kita mengharapkan mereka yang dulunya belum alumni, sebenarnya UMT ni saya kata tadi baru. So kita terpaksa cari yang dulu punya yang setelah berjaya menjadi ada. Kita Datuk Seri Rona Kendi tu. Rona Kendi. Menteri Pertanian dulu kan. Baru kita iktiraf sebagai alumni. Ya. Kan? So alhamdulillah dia telah memberi satu sumbangan kepada persatuan alumni. Okey, persatuan alumni berapa tak silap saya berapa ribu itu untuk menggerakkan pusat alumni ataupun persatuan alumni. Persatuan alumni. Ini adalah satu bercakap pada persatuan alumni, ini ada satu cabaran. Cabaran yang saya rasa sehingga mungkin Dr. Syed boleh meneruskan adalah kerjasama dengan persatuan. Satu titik pertemuan persatuan dan pusat. Persatuan yang sukar kita nak dapat. Because adakah mereka yang bergraduat alumni itu automatik jadi ahli persatuan? Kalau mereka tidak sayang pada alumni, mereka tidak akan jadi persatuan. Dan persatuan seharusnya menjadi aktif untuk mendapatkan sumbangan kembali kepada ahli, kepada UMT. So it's something that semua ni are related so that working together sebagainya. Saya pernah pergi ke Singapura, NUS, National University of Singapore. Kan, persatuan mereka sungguh kuat and very active. Hingga kan satu bangunan besar dia punya ahli contribute to build that building. It cost about I don't know how million. Dalam bangunan tu ada lebih kurang 5-4 tingkat. Dan dalam tu nak masuk jadi member persatuan, tak silap saya RM10,000 Malaysia. Ringgit ke dolar? Ringgit. Kalau tukar ringgit lah. Ringgit lah. Dalam $3,000. Siapa nak sanggup nak jadi ahli RM10,000, nak bayar RM10,000. So that sampai to the extent they are willing to give, they are willing to contribute dan sebagainya. Boleh tak UMT dapat? Itu cabaran yang saya nampak. My vision is that one day we should have that kind of contribution. Apabila alumni ni dah sayang sangat ke UMT,
Dia dah buat macam-macam dengan UMT dan kita tak perlu lagi penjanaan kewangan tu menjadi automatik dan sebagainya. Kan? Menjadi automatik, wah, aku dah grad, aku nak pergi sumbang kepada UMT balik. Apa yang patut. Okay. So itu cabaran-cabaran yang ada lah. Banyak lagi cabaran dekat cerita tak habis 100,000 satu hikayat malam tak habis lah. Okey Datuk, terima kasih Datuk untuk ulasan berkaitan dengan soalan tadi. Pastinya Datuk dapat kongsikanlah pengalaman pembinaan Hala Tuju Alumni dengan 6P tersebut dan cabaran bersama dengan persatuan juga. Pastinya persatuan dan pusat alumni tu kalau kita boleh kata berpisah tiada lah. Dia memang kena bekerjasama, perlu membina program yang masing-masing dapat selarikan tujuan dia kan Datuk kan. Dan untuk soalan seterusnya, saya kembali kepada cikgu balik. Okay, jadi cikgu, kat sini soalan ke mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Sebagai alumni, apakah hasrat Bruni untuk melihat alumni UMT terus aktif di luar sana dan terus merancakkan sumbangan kepada universiti? Jadi pandangan cikgu. Okey, terima kasih. Ada dua soalan di situ kan. Ya cikgu. Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Okey, saya rasa ramai alumni di luar sana yang ingin menyumbang kepakaran, tenaga, kewangan ataupun jaringan industri untuk memartabatkan UMT. Sebagai contoh, kalau saya sebutlah salah seorang kawan saya, dia kata, kenapa ya saya tak pernah dipanggil, dia kata. Sedangkan dia tu sekarang saya rasa memang hebat dalam bisnes walaupun dia guru. Baru ni dia baru balik Alaska, dia dapat anugerah lah, MWay. Saya rasa boleh hubungi selepas ni, pujuk balik lah. Kena pujuk itu ya. Ya. Kena pujuk. Saya lah kena pujuk. Okey, jadi kalau dulu saya datang ke UMT balik untuk mendapat khidmat kepakaran, terus saya tuju kepada pensyarah. Saya sebab masa tu belum ada kot, 2014 belum ada lagi kan. Belum. Jadi saya terus tuju kepada pensyarah yang saya nak dapatkan bimbingan ya. Jadi alumni ni boleh laksanakan jalinan antara pensyarah melalui perkongsian ilmu dan aktiviti. Sebab kalau rasanya mereka sibuk, mereka boleh buat secara online kan. Sekarang kan banyak teknologi kan. Jadi jadikan kita ni sebagai penghubung, penyampai info untuk sebarluaskan universiti kita. Sebagai contoh, jika ada pihak luar nak dapatkan khidmat kepakaran dari pihak UMT, kita bantu mereka. Sebab pelik juga kalau dia nak dapatkan sesuatu, dia terus tuju, tak cantik lah masuk rumah orang kan. Nanti kena kejar, dijaga kan, susah pula kan. Jadi biar dia ada saluran, kita bantulah. Saya harap saya boleh bantulah rakan-rakan saya yang nak dapatkan khidmat kebakaran ataupun menyumbang kepada UMT. Sebab kita boleh lepas ni tuju di sinilah ya, pusat HEPA. Okey. Saya rasa saya berkongsi beginilah untuk merancangkan aktiviti. Saya berkongsi pengalaman saya, apa yang saya buat di UMT selepas habis belajar itu. Saya berhenti sekejap, lama, 2014 lah titik tolak dia. 2014 saya dengan tim dipilih ke pertandingan inovasi peringkat antarabangsa. Saya fikir produk saya ni kalau tak buat ujian makmal, saya rasa susah untuk bersaing. Pakar rujuk saya daripada BPI kata macam tu, cikgu kena pergi mana-mana untuk membuat ujian makmal. Jadi saya dapatkan kontak nama. Jadi saya kembali ke Fakulti Sains Makanan dengan Fakulti Sains Teknologi. Saya hubungi, kalau saya boleh sebutlah, pensyarah-pensyarah yang memberi impak kepada saya ni, antaranya Dr. Malina, Tuzam Zahaila, Cik Muhammad Hussein yang kimia organik tu, Dr. Faridah sendiri, Dr. Yusnita, PM Dr. Mak Nizam yang selalu buat bersama membimbing untuk ujian mikro. Anti mikro. Lepas tu Prof Dr. Cik Muhammad Ruzaidi. Sekarang dah dekan. Dia baru tamat dekan kira. Sebelum ni dekan lah kiranya, dekan FTKI. Dan Prof Dr. Khairul Anwar. Jadi saya buat inisiatif, saya beritahu sekolah, kita lantik mereka-mereka ni sebagai pakar rujuk inovasi untuk tim saya.
dan untuk sekolah. Jadi 2 sekolah yang sebelum ni sebelum Semaza di Imtiaz Sekolah Terengganu. Jadi mulai daripada 2014 itulah setiap tahun banyak produk-produk yang saya cipta datang ke Makmal Microbiology untuk buat ujian. Kebetulan lah produk-produk saya tu semua yang berkait dengan benda-benda mikrob ni. Sedangkan saya belajar sains makanan. Jadi saya boleh cipta produk-produk yang berkaitan dengan mikrob. Sebab dalam sains makanan pun belajar biologi, kimia, semua belajar kan. Okey, jadi staff-staff pun banyak membantu. Contohnya Puan Padina, Nasrini, Aswandi dan juga Puan Zalina yang dah pencing tu. Kemudian student master pun saya libatkan sama untuk membantu saya membimbing anak-anak murid saya tu buat ujian di Makmal. Sekarang bila mereka present pun mereka sebut, saya pastikan mereka sebut benda tu, jangan tinggal. Bila mereka present, kami melakukan ujian Makmal di Makmal Microbiology UMT. Jadi nama UMT tu dengan pensyarah-pensyarah dibawa ke mana-mana. Setakat ni dah 6 buah negara saya bawa tim inovasi. Romania, Rusia, Korea, Taiwan, Vietnam, Thailand. Jadi rasanya dah saya membantu dah tu mempromosi UMT. Okey. Dan untuk di peringkat di sini pula saya bekerjasama dengan Prof Rozaidi tadi melaksanakan pertandingan inovasi di sini. Namanya pertandingan ICTech tahun 2019. Di situ pelajar-pelajar STEM, asasi STEM pun boleh masuk sama menyertai pertandingan tu. Dan selain pada tu saya juga libatkan Prof PM Dr. Khairul dan juga Encik Muhammad Hussein dengan program pengantarbangsaan bersama Yayasan Princess Mahacakri. Jadi mereka saya jemput ke sekolah menjadi hakim juri produk-produk murid saya. Jadi gitulah cara saya lah. Mungkin cara alumni lain cara saya rasa saya ada kepakaran macam tu, saya buatlah. Okey. Jadi selepas ni pun saya dah berhubungi Dr. Zamhaila. Lepas program ni saya nak berbincang tentang satu program yang akan dilaksanakan bersama Persatuan Petik Islam. Saya nak bawa murid-murid dan guru-guru Petik Islam datang ke fakulti sains makanan untuk dapatkan ilmu pengker tentang pemakanan sihat. Sebab dalam silibus Petik Islam tu ada tentang pemakanan sihat. Jadi itu antaralah yang saya cadangkan. Selain pada tadi yang saya dah bincang dengan doktor, kita nak buat tim pingpong untuk friendly lah. Pingpong? Tim golf. Saya ni jurulatih pingpong, saya wakil negeri. Saya memang jurulatih pingpong ni. Cikgu ni. Kita buat alam-alam pingpong ni. Boleh. Ya. Okey. Ya, rasanya itulah. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Jadi kiranya sebenarnya sumbangan alumni itu boleh dari pelbagai bentuk lah yang saya nampak. Macam Puan sendiri, Puan kata melalui inovasi produk, pergi ke makmal kan. Siapa sangka sebenarnya banyak kerjasama tu secara tak langsung boleh dari pelbagai sudut. Melalui kajian, melalui inovasi. Dan sekarang pun apabila Puan bawa sekolah tu untuk hadir ke universiti, secara tak langsung boleh promosikan universiti kepada pelajar, dan pelajar tu pun cikgu kita alumni UMT, nanti boleh kita masuk UMT kan. Bahkan nama-nama lecturer saya masuk dalam pendaftaran pertandingan. Jadi mereka pun mendapat sijil pencapaian tu secara tak langsung secara tak langsung Puan. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk ikon tu kembali menyumbang, bukan alumni tu kembali menyumbang bukan sahaja melalui kewangan dan juga melalui cara-cara lain seperti yang Puan nyatakan tadilah. Alhamdulillah kita dapat selesaikan 2 pusingan hari ini bersama dengan panel-panel kita hari ini, dapat 2 soalan setiap seorang panel. Dan mungkin kita pun dah di hampir penghujung sesi bicara prakasa HEPA hari ini. Dan kata-kata akhir mungkin saya boleh silakan kepada doktor lah. Kata-kata akhir harapan Dr. Shuaib kepada para pendengar, kepada pelajar dan juga kepada alumni kita yang mendengar hari ini, insya-Allah. Terima kasih Tuan Moderator. Hasrat saya sebenarnya kurang daripada yang Datuk cakap pasal Persatuan Alumni tadi. Alhamdulillah
Persatuan Alumni sekarang telah memberi orang kata semangat sokongan yang sangat mantap kepada pusat alumni, yang mana banyak dah aktiviti, beberapa aktiviti kita lakukan bersama. Jadi benda ni lah yang kita nak sebenarnya untuk pusat alumni, bukan saja pusat alumni tetapi untuk pembangunan alumni di universiti. Jadi selain itu, harapan saya kepada bakal-bakal alumni, jangan segan-segan silu untuk datang ke pusat alumni untuk mendapatkan apa-apa sebarang nasihat ataupun apa-apa sahaja yang diperlukan. Jadi insya-Allah kami di pusat alumni akan cuba membantu kepada bakal-bakal alumni supaya kita dapat merealisasikan kita punya AIMS tadi tu, Alumni Integration System tadi tu, yang mana daripada bakal alumni kita dah asuh, kita dah beri pertolongan, bimbingan, kaunseling, motivasi, dan sehinggalah ke peringkat akhir, dan sehinggalah mereka menjadi alumni muda, supaya the sense of belonging mereka itu akan menjadi lebih mantap. Jadi ekoran daripada penjanaan tadi bukan senang juga untuk kita. Itulah satu cabaran, cabaran. Tapi insya-Allah pusat alumni, dan saya juga mengharapkan alumni di luar sana, alumni seperti Cikgu Sharifah contohnya, yang datang balik, dan mungkin dan Cikgu Sharifah boleh menghubungi mana-mana alumni, sebab kami hanya dapat satu data yang lama tau, yang lama. Jadi kita nak track tu agak sukar. Jadi bila datangnya alumni macam ni, mungkin daripada batch yang sama mereka boleh wawarkan kita ada pusat alumni di sini dah tempat, kalau boleh mereka boleh datang balik untuk menyumbang. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Syahrudin dengan visi dan idea-idea yang saya cuba laksanakan sebaik mungkin. Sebab kalau ikut idea saya banyak, tapi untuk melaksanakan itu adalah sukar sebab banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Cikgu Sharifah, alumni unggul Universiti Malaysia Terengganu, yang memang datang semata-mata di pagi hari ini untuk majlis prakasa pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi lah di masa akan datang, dan sentiasa berjumpa. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih Doktor atas kata-kata akhir tadi, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Doktor, Datuk dan juga Cikgu Sharifah atas masa yang diberikan pada hari ini. Dan kepada para pendengar semua, boleh berjumpa dengan Dr. Shuaib dan juga pegawai-pegawai lain yang berada di pusat alumni untuk kita bincangkan apa jua program-program yang kita boleh lakukan pada masa hadapan, insya-Allah. Dan kita doakan semoga alumni UMT akan terus berusaha. Saya nak sebut last boleh Datuk? Boleh Datuk. Boleh. Ni cuma dua kata-kata yang saya nak tujukan kepada alumni lah, yang mana mendengar. Saya ambil kata-kata ni daripada banyak sumber. Antaranya dia kata, it is good to have an end to the journey. 7 khas pada alumni. But it is the journey that matters in the end. Maknanya baguslah your journey to graduate, bagus, dapat segolong ijazah, whatever it is. Tapi the journey nak dapatkan tu adalah menjadi utama. Di mana itulah antara intipati. Kalau you sebagai alumni yang bagus, graduan yang bagus, pelajar yang bagus, that journey untuk mendapat persatuan tu, untuk mendapat scroll tu adalah satu journey yang betul-betul saya kira manis, kan, yang bagus, supaya apabila kamu terfikir bahawa sebenarnya kamu di alma mater yang telah banyak bantu kamu, nourish kamu dari banyak ilmu dan sebagainya, you have to give back your contribution, because after 4 years, 3 to 4 years, so many people have given you so many things. Now it's time for you to come back to UMT to give your. Yang keduanya, kata-kata wherever you go and whatever ends you pursue, you must always fulfill the trust reposed in you by your nation, your parents and your alma mater. Ini kata-kata daripada Hemingway. Dia kata maknanya kemana anda pergi pun, kan, kamu telah diberi kepercayaan, kan, untuk menentukan hala tuju kamu, untuk memberi kembali kepada nation kamu, negara, ibu bapa, akhirnya alma mater kamu, mana universiti kamu punya, kamu telah belajar bertahun ini. So antara kata-kata yang saya nak sampaikan, lontarkan kepada alumni, fikir kebaik kata-kata tersebut, dan please come back to help alumni UMT.
jumpa dengan Dr. Syed dan staf-stafnya, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas kata-kata akhir daripada Datuk, dan semoga kita dapat bertemu lagi dalam bicara perkasa HEPA yang lain. Ini adalah kalau ikutkan dalam perancangan alumni adalah bicara perkasa HEPA siri yang ke-9. Jadi semoga bertemu lagi dalam siri perkasa HEPA yang akan datang. Saya Muhammad Syarif Hafiz bin Ahmad Halim, pegawai psikologi dan juga merupakan moderator untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada sebarang salah kata. Doktor, Datuk dan Cikgu, dan semoga kita bertemu pada sesi akan datang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih.